Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah, uhibbukum fillah. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung pada muka surat 93. Iaitu malam ini kita masuk sunnah dan penentangnya di zaman sekarang. Pada beberapa minggu yang lalu, sunnah dan penentangnya di zaman dahulu. Kita dah nampak dah pakcik 93. Ya. Sekarang ini sunnah dan penentangnya di zaman sekarang. Sunnah dan penentangnya di zaman sekarang. Suka saya katakan bahawa penentang sunnah ni kita kata dia ada 3 macam penentang sunnah. Satu, dia datang total daripada firqah-firqah yang sesat, macam Khawarij, Syiah. Ini semua penentang dalam Islam. Dia mat daripada pokok-pokok tu. Lagi satu, penentang yang kedua, mereka ini tak terlibat dengan sufi, tetapi mereka jadi penentang kerana cara faham hadis, cara dia faham hadis dan cara dia nilai hadis. Dia ni bukanlah termasuk dalam tutup terus tak apa. Nombor 1 bagi nama. Okey, cantik. Macam dia bukan orang sufi. Dia tidak sufi. Tetapi dia baca hadis, tetapi dia letak hadis itu di luar acuan yang sebenar. Dia akan jadi tentang dengan kita. Dan yang ketiga, penentang sunnah ni tentulah datang daripada macam kita kata orang anti sunnah tu lah. Siapa dia? Pok-pok Kasih Ahmad, yang memang dia ini tak hadis tu tak masuk dalam dia punya agenda. Jadi saya katakan, kalau dia itu jenis pok-pok macam Kasih Ahmad, kita senang kelompokkan dia. Ini jangan ikut, jangan semayang belakang dia. Kalau dia dalam kelompok yang kedua, ini kita boleh ini Syiah ni, hati-hati. Ini Mu'tazilah ni, mudah. Tapi bahaya dia kalau duduk tengah-tengah ni. Ini sangat bahaya. Dia antara orang yang tolak total dengan orang yang terima sikit-sikit, dia duduk tengah-tengah. Maka apa masalah dia? Dia akan ambil hadis-hadis yang kita baca, dia letak luar acuan. Kita kata Nabi bersabda afdalu zikri la ilaha illallah, dia ambil hadis itu dia letak wujudnya tahlil. Kita baca hadis bila mati anak Adam, tinggal putih semua, tinggal anak, doa anak, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat kan. Dia ambil hadis itu, dia kata termasuk dalam sedekah jariah ialah sedekahkan pahala Quran pada orang mati. Dia masukkan sendiri-sendiri, dia pandai-pandai dia. Penentang inilah yang banyak sekarang. Nanti kita akan buktikan. Secara secara sejarahnya, sesudah abad kedua Hijrah, tidak pernah timbul lagi dalam sejarah individu atau jamaah yang mengaku dirinya Islam tetapi mereka membuang as-sunnah. Dari segi history, dari segi sejarah itu belum wujud lagi. Lepas daripada tahun kedua Hijrah, orang yang mengaku Islam tolak sunnah tak ada lagi. Belum lagi. Tahun kedua Hijrah belum ada lagi. Kesemuanya itu abad bukan tahun, abad kedua Hijrah. 1 Hijrah sampai 100 Hijrah itu abad pertama, 100 ke 200 kan, itu abad kedua. Baik, antara 100 Hijrah ke 200 Hijrah, abad itu belum wujud lagi secara bukti-bukti, secara bermaharajalela belum ada, di mana dia mengaku Muslim tapi dia tak ikut sunnah. Hatta dia bapa munafik pun dia masih ikut sunnah zahir ini. Cuma munafik dia tolak sunnah batin, jadi iman itu dia tolak.
Bukan dia tolak, dia tidaklah wujudkan dalam hati dia sampai dia jadi munafik. Sampailah 200 tahun nak berjalan ke 300, abad ke 300 Hijrah, barulah wujud. Orang mengaku Islam tapi tak mau sunnah. Umumnya mereka yang menolak as-sunnah adalah para pengikut sekte-sekte yang timbul pada zaman fitnah mulai tahun 37 Hijrah. Jadi 37 Hijrah ni tahun apa? Tahun muharabatus sahabah. Osman dibunuh, Ali dan Muawiyah bertempur. Itu tahun dia, 37 Hijrah. Jadi dia punya maksud begini. Apabila berlaku masalah Osman itu, berlaku berkelahi, dia punya kesan itu setelah 200 tahun Hijrah. Kesan dia, kesan pada firqah. Masa tu ada Abdullah bin Sabah. Tetapi dia punya kesan tidak sebesar macam hari ini. Dia cuma mengikut dalam, cucu orang tu, cucu orang ni. Tetapi dalam bentuk firqah, dalam bentuk dia punya satu golongan mendakwa, mengaku. Setelah 200 tahun abad Hijrah, ini sangat menonjol. Kemunculan tidak lain kerana kebodohan semata-mata. Oh, dahsyat, bodoh dia kata. Ialah kerana bodoh tentang sunnah lah. Padahalnya para ahlu sunnah wal jamaah telah berupaya dengan berbagai usaha menyandarkan dengan berbagai dialog dan membantah hujah mereka. Dalam Ihya, Imam Ghazali, Ibnu Abdullah bin Mas'ud, dia berdialog dengan Mu'tazilah. Apa dia kata pada Mu'tazilah? Dia kata, keluarkan orang yang paling pandai daripada kalangan kamu lawan dengan aku. Aku tak mau orang yang paling bodoh. Nanti kebenaran tak boleh diangkat. Bila orang yang paling pandai hujah, kebenaran boleh diangkat, nanti kamu datang kepada kebenaran. Maka startlah hujah menghujah itu berlaku. Sesudah berlalu 12 abad, berapa lama? 1,200 tahun. Kita 1,400. Maknanya 200 tahun yang sudahlah, 12 abad Hijrah yang sudah itu. Setelah berlalu 12 abad, zaman berubah, daulah Islam telah lenyap, negara Islam lah. Maka mulai muncul masa imperialisme. Apa pakcik maksud dia? Imperialisme. Kita pun tak bawa kamus, tak apa. Dan para penjajah mulai menyebarkan fitnah mereka yang jelek dan kocok untuk menghancurkan prinsip-prinsip Islam. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, muncullah penentang-menentang as-sunnah di Iraq, Mesir dan beberapa negara jajahan yang lain. Timbullah masalah itu. Timbullah. Nak bagi meja kah? Bagi kat meja. Kesian kau duduk bersila bawah. Dapat orang lelaki tak apa bersila, dia kuat. Bagi kat meja. Ambil meja kerusi. Kesian duduk bersila. Pada mula zaman penjajah lah. Imperialisme tu zaman Imperialisme ni zaman penjajah lah. penjajah. Masya Allah. Tak macam ni. Faisal sambung sini, bagi kak dengan adik duduk sini, satu baris satu keluarga. Satu keluarga senang. Jangan dipisahkan satu keluarga. Duduk sini. Oh, duduk situ. Jadi Pak Abu pindah sini, Pak Abu. Bagi Ramli dengan Din duduk situ. Pak Abu duduk belakang. Pak Abu tanya, nak duduk di mana? Baik. Okey, kita sambung balik. Sesudah berlalunya, saya ambil di atas tadi, sesudah berlalunya 12 abad, 1200 tahun berlalu lepas hijrah lah, lepas hijrah,
Zaman berubah, daulah Islam telah lenyap. Maka mulailah muncul imperialisme dan para penjajah mulai menyebarkan fitnah mereka yang jelek dan kotor untuk menghancurkan prinsip-prinsip Islam. Kita fokuskan pada perkataan prinsip-prinsip Islam. Apa dia? Dia bukan hancurkan agama, tapi dia goyang tunjang dia. Daripada datang prinsip agama, mesti faham dengan satu fahaman, dia ajak boleh faham dua, boleh faham tiga. Dia goyahkan, kita panggil qawaid. Kita punya kekuatan tunjang itu dia goyahkan. Macam tadi kita baca prinsip dia, agama tidak serupa. Tak boleh serupa. Walaupun boleh memberi hak mereka. Orang kafir ada hak mereka. Hak kita tak akan sama dengan hak mereka. Dia goyangkan prinsip apa dia? Agama sama. Dia goyangkan prinsip. Kalau agama tak sama, mana ada keadilan, mana ada kebenaran. Dia apa-apa suruh buat baik, dia goyangkan prinsip itu. Maka dalam situasi dan kondisi seperti ini, muncullah penentang-penentang as-sunnah di Iraq, Mesir dan beberapa negara jajahan lain. Saya katakan Iraq dengan Mesir ni betul lah seperti kata para ulama, di mana ada sufi, di situ ada penentang. Iraq dekat dengan mana pakcik? Iran. Dia berjiran, dia kabel dengan Iran. Neighbor dia, Iran dekat dengan Iraq, Iraq dekat dengan Iran, dengan Basrah, dengan Kufah. Di situ ada sufi, ada tarikat, masya-Allah. Masya-Allah. Berlambak-lambak, ada syekh, nampak dia macam berjalan, tapi dia macam, orang kata dia macam berjalan di atas angin. Dia tabib yang terkenal. Jampi pakai ayak-ayak ni semua. Duduk di gua. Jubah dia punya labuh meleret. Saya pergi peluk syekh tu, saya ngusaplah peluk dia. Saya duduk dia, kepala saya duduk dekat dagu dia. Saya peluk dia peluk saya. Hapui. Macam undertaker punya tinggi. Jubah dia punya labuh, pedang dia panjang. Hababna, ji'na, qasadna. Lafaz-lafaz sufi. Semayang dalam kubur. Berjiran masjid dia dengan masjid Musa Al-Kazim di Kazimiyah. Betul lah. Demikian Mesir. Kubur berlambak di Mesir. Boleh kata kubur dia apa pakcik? Kubur dia apa? Setara dengan kita tengok sekarang ni di sini, Cina-Cina punya, kita panggil apa? Jerat. Itulah kubur Muslim di tanah Arab. Terutama yang saya tengok di Iraq. Masya Allah. Di situlah lahir penentang-penentang. Adapun timbulnya fitnah di Mesir terjadi pada masa Muhammad Abduh. Oh, ini sensitif ni. Ini very sensitif. Siapa dia Muhammad Abduh? Dia salah seorang reformasi di dalam Ikhwatul Muslimin. Jangan tidak tahukan. Tetapi dia juga menulis tafsir, dia menulis sebagaimana disebut oleh Abu Rayyah dalam kitabnya, yang kemudian setelah itu diikuti oleh Dr. Taufik As-Siddiqi dengan artikelnya yang berjudul Al-Islam huwal Quran wahdah. Tengok dia punya tulisan pun, Al-Islam huwal Quran wahdah. Islam itu Quran sahaja. Islam itu adalah Quran wahdah, satu-satunya. Tajuk tu dah pisah dah sunnah. Tajuk tulisan dia tu, dia bukan buku, satu tulisan di belah Mesir zaman kebangkitan, dalam majalah Al-Mannar. Maka kan apa itu yang kita suruh pencerah, sang pencerah, sang pencerah itu dia terlibat dengan Al-Mannar lah, Ahmad Dahlan. Lepas itu ada beberapa fatwa Ahmad Dahlan yang kemudian dia tarik balik. Dia tarik balik. Nanti saya boleh buktikan kemudian. Baik. Kemudian Ahmad Amin menulis dalam kitabnya Fajrul Islam. Muhammad Amin ni satu jasa dia besar. Dia menulis satu kitab 3 jilid, nama dia Duhal Islam. Orang kata dia ni orientalis. Orang kata dia menulis buku-buku bawa agama ini boleh bersatu apakah. Tetapi saya tertarik dengan buku dia Duhal Islam, di mana daripada jilid 1 sampai jilid 3 dia hanya membahaskan asal usul ilmu kalam. Ilmu kalam ni mengikut mana? Dia membahas. Sampai orang bila nak buat tesis ilmu kalam kena pakai buku dia. Tapi fiqh dia orang tak mau terima.
Orang kata dia terlibat dengan apa? Inilah sufi ni semua. Tetapi saya sangat tertarik dengan buku dia Duhal Islam. Begitu pula dalam kitabnya Fajrul Islam, di dalamnya ia mencampur aduk antara hak dengan batil, dan dia tetap berpendirian demikian hingga datang ajalnya. Penulis kitab kita ini, dia ni pun ada masalah sikit. Masalah dia apa? Dia syadid sangat. Dia tolak pandangan orang sembrono. Tak boleh begitu. Tapi kita baca buku dia, kita kena amanah. Macam mana dia baca, macam tu kita kena baca. Tapi ketika memberi penjelasan, kita boleh tambah dengan kita punya pandangan. Kita nak tolak macam Muhammad Abduh 100% tak boleh, dia ada sumbangan. Kita nak tolak Ahmad Amin 100% tak boleh, pasal dia mengarang Duhal Islam. Walaupun buku dia Fajar Islam ni ada masalah, tapi buku dia yang lain. Maka satu orang itu ada dia punya kedhaifan, ada dia punya kelemahan. Yang lemah itu mesti kita tidak ambil. Begitu pula Ismail Adham, dia menulis risalah pada tahun 1353 Hijrah tentang sejarah As-Sunnah. Kata Ismail Adham ini, hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak kuat dasarnya, tidak kuat sanadnya, bahkan diragukan, dan umumnya adalah maudhu'. Ini adalah teks. Ini masalah teks. Kadang-kadang satu orang tu dia menulis, bukan kata Ismail Adham, dia 1353, kita 1400. Berapa sangat beza kita dengan dia? Kan dalam berapa? 50 tahun, 60 tahun lagu tu je beza kita dengan dia. Tapi orang kritik Sahih Bukhari ni sejak zaman Ahmad Ibn Hajar. Jadi kita tak boleh fanatik lah. Ada orang tidak suka bila Bukhari buat sanad mu'allaq, dia gantung. Sepatutnya semua hadis dia terangkan macam kita bila baca buku, kadang-kadang dia tulis kedudukannya seperti yang telah tersebut dahulu. Ataupun dia buat ibid, IBID. Yang tu dalam bahasa Arab orang panggil apa? Mu'allaq. Dia gantung. Dia tak boleh buat macam tu. Itu taktik penulisan barat. Dalam ilmu hadis tak boleh buat macam tu. Tapi Bukhari orang yang pertama buat. Dia mu'allaq, dia gantung. Dia terang. Mai satu hadis, dia gantung. Dia tak terang dah. Pasal mungkin yang dia tak terang tu rawi-rawi tu sama dengan sebelumnya. Dia tak payah buat 2-3. Tapi masa dia buat itu, gegerlah. Orang lain tak pernah buat lagu tu. Dia orang yang pertama. Dan dia buat pula ilmu hadis. Syekh Ahmad Dahlan, dia pun mengaji pakai kerusi ni. Apa tu guru tu kata? Kapiak. Ini sekolah kapiak ni. Ini meja kapiak. Pasal mengaji agama kena bersila. Tak boleh pakai kain sarung. Tak boleh pakai baju ni. Kena pakai jubah. Itu Syekh Ahmad Dahlan. Bayang zaman Bukhari. Orang tulis kitab berpuluh-puluh. Walaupun hadis tu sama, orang ulang lagi sanad. Tiba-tiba Bukhari buat kaedah apa kita kata mukhtasar ni, ringkasan ni. Digantung mu'allaq. Maksud digantung, dia tak terang. Terus dia sebut nama Nabi, nama sahabat. Sanad tu mana? Mungkin sama dengan sebelumnya, dia tak payah terang. Zaman tu dah orang kritik, ini sanad yang tak betul. Bukhari ini orang Syiah ke apa ke? Sudah ada unsur itu. Tak heranlah kita kalau tahun 1300 dia bangkit balik isu itu, tak bimbanglah kita. Itu bukan satu yang mengejutkan. Pasal telah saya bincang dulu. Tapi bagi orang yang mengaji mustalah hadis, dia tahulah kaedah Bukhari. Kenapa Bukhari buat lagu tu? Kita tahulah kaedah dia. Macam kita baca Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Ada hadis dalam Sunan Abi Daud kata sahih. Ada hadis dia tulis, dia diam. Orang kata, saya baca hadis ni ada dalam Sunan Abi Daud. Abi Daud boleh bubuh, takkan tak sahih kot? Tak, kena tahu kaedah dia. Bila dia diam, bermakna dia meragukan hadis tu apa martabat dia. Maka tak boleh ambil sebagai hujah. Yang dia kata sahih. Yang dia diam, dia mauquf, tawakuf. Tak sahih lah hadis tu. Tapi pasal apa? Dia bubuh juga. Pasal dia jumpa, dia bubuh. Bagi orang yang tak tahu kaedah bacaan, dia duk pakai Abi Daud, dia sombrono saja dia sapu. Tak bolehlah begitu.
Begitu baik. Jika ada orang menolak sunnah secara keseluruhan, jadi ada orang menolak sunnah secara keseluruhan, ada pula menolaknya sebahagian, yakni mereka yang menolak hadis ahad sebagai hujah dalam masalah akidah. Mereka ni siapa dia? Mu'tazilah. Tapi jangan terkejut, masa saya sekolah SPM dulu, dalam buku agama, ustaz yang mengajar tu beritahu hadis ahad tak boleh pakai. Dalam pendidikan Malaysia, Mu'tazilah punya fahaman tak buang lagi dalam buku teks kita, pendidikan agama. Tak buang lagi. Itu bahayanya. Itu dalam majalah Dian kan, minggu nombor 6 tu, ustaz yang tulis pasal konuri arwah antara adat Yahudi Buddha dan Hindu tu, dia sendiri buat beberapa kurikulum dalam jabatan pendidikan yang salah dari segi akidah Ahlussunnah, dan dia beri pada kerajaan suruh semak balik. Dia pula terlibat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, dia pegawai situ. Indian tu. Yang tulis apa pasal kenduri arwah tu, ustaz tu, Ustaz Salahuddin itu. Dia betulkan balik. Tapi tak tahulah kerajaan sejauh mana dia nak apa. Mungkin kerajaan terima, tapi yang ustaz-ustaz yang duk keluar tanya ustaz ni, dia pula mengajak ke mana? Dia dah belajar dah kuliah Islam. Yang belajar kuliah Islam, yang duk terjemah kitab-kitab Arab ke Melayu sekarang, depa juga terjemah dengan jalan tu. Depa tu boleh terima adakah? Depa duk ajak masjid-masjid lah. Maka generasi baru akan dapat sunnah pada masa akan datang, yang generasi hari ini tidak dapat. Ada juga menolaknya kerana bertentangan dengan akal mereka. Saya abang ada contoh-contoh minggu sudah kan. Contoh minggu sudah macam puak-puak yang nak main debat malam tu bagi apa? Kalau Tuhan duduk di langit, masa dia turun tempat dia tu kosong lah. Siapa duduk? Hakik. Ikut suka dia. Hakik, mudah. Untuk dia. Dia ingat mau pak tiri lelaki mak dia. Siapa ni setan sungguh. Dia tolak kerana akal. Hadis lalat dia tolak pasal akal. Yang Nabi kata mukmin makan dengan satu mulut, kafir makan dengan 7 mulut. Kalau orang kafir ni ada 7 mulut, besok dia masuk Islam lagi 6 mulut kena buat operasi lah. Lagu tu dia jawab. Tenang, mudah aja dia jawab. Pasal apa? Bertentangan dengan akal dia tolak. Seperti kelompok madrasah Islahiyah, kaum reformis dan rasionalis moden yang diketuai oleh Jamaluddin Al-Afghani, Ahmad Khan, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridha, Mustafa Maghari, Mahmud Saltut, Muhammad Farid Wajdi, bukan Farid ini, dan lain-lainnya. Tapi saya ingatkan mereka-mereka ini pun ada sumbangan dalam Islam. Jamaluddin potong lidah dia. Tapi kita adalah selisih 1-2 perkara, tapi itu bukan untuk menolak satu-satu orang itu sampai tak ada jasa. Ketika Afghanistan, British masuk ke Afghanistan, ubah itu, ubah ini, Jamaluddin ni lah yang lawan British, kena tangkap, menulis berpidato, potong lidah dia. Takkan itu bukan jasa ke? Kita boleh perang lah pasal dia sufi-sufi, kita lawan lah segi hadis. Tapi untuk pasal itu saya kata tuan ini dia agak kuat sangat, dia punya itu kuat sangat. Tapi tak apa, kita ambil manfaat buku dia. Dia pun kita tak kerti sangat, kita nak ambil manfaat dia. Kalau kita syadik buku dia pun kita tak baca, buat apa? Tapi kita nak ambil manfaat, sesuatu yang ada manfaat mesti kita ambil, tak kira dari siapa. Yang mudarat kita pinggirkan. Macam Muhammad Abdul Rashid Ridha, dia pun ada tafsir Al-Manar besar, Rashid Ridha tulis. Siapa dia? Mustafa Maghari menulis tafsir Al-Maraghi. Panjang tafsir dia zaman-zaman itu. Dalil-dalilnya mereka pakai hampir sama dengan dalil dipakai oleh orang-orang yang menolak as-sunnah pada abad kedua Hijrah. Dalil dia pun sama. Apa masalah abad ke-200 Hijrah itu? Iaitu abad kedua Hijrah, iaitu masalah ambil hadis tak bubuh dalam acuan dia. Depa ni semua ni, saya sebut nama ni, Jamaluddin Ghani, Ahmad Khan, Muhammad Abduh, depa ni tahlil suluk sufi tak tinggal. Jadi bila kata tahlil tak boleh, depa bawa lah hadis kata boleh.
Itu masalah dia. Tetapi bila dia bangunkan Afghanistan, menjiwai Islam, itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Yang tu mesti kita angkatlah. Macam saya katakan Albana tanya pada orang yang bersedekah fakir itu kan, yang minta sedekah itu, apa hang bagi untuk Islam? Sampai dia tahan Albana, dia bagi duit. Albana kata jayanya Islam masa depan kerana duit hang lah. Orang miskin pun rasa Islam dia punya. Itu satu jasa. Tapi dalil-dalil tak boleh terima lah. Dalil-dalil mesti kita tolak. Pasal tu kita katakan tafsir Rashid Ridha bukan tafsir muktabar. Hak tu je kita sebut. Ibnu Katsir jauh lebih muktabar. Apa nama? Ni yang dekat dengan kita ni, zaman depan ni. Fi Zilalil Quran, Syed Qutb menulis 30 jilid tafsir baik, tetapi dia bukan muktabar. Tafsir Syed Qutb tak boleh lawan Qurtubi. Qurtubi itu ulama muktabar. Qurtubi mazhab Malik, menulis tafsir itu di Andalus. Tujuan dia tulis, dia nak menegak kerajaan Andalus. Dia tegak dengan tafsir dia, kerajaan Andalus dapat manfaat. Takkanlah kita nak baca Syed Qutb tinggal Qurtubi. Itu tak betul. Ada juga perkara-perkara yang Syed Qutb sebut dalam tafsir dia dalam bentuk orang moden ni, dia baca, dia dapat tunjuk Allah sikit-sikit. Tetapi nak tafsir Quran dengan cara Syed Qutb tidak boleh. Pasal Syed Qutb dia ini wartawan. Dia bukan mengaji tafsir, mengaji hadis. Tetapi bukan makna kita lebih reti agama daripada dia. Dia tetap faham lebih daripada kita falsafah tasawur agama. Tetapi untuk mengangkat satu tafsir, dia ada syarat dia. Tafsir itu kena tafsir dengan jalan adil, Quran dengan Quran, kedudukan bahasa Arab, hadis-hadis mesti dipelihara. Itu tidak ada syarat itu dalam tafsir Syed Qutb. Tapi boleh tak baca? Boleh baca, ambil manfaat. Macam tafsir Hamka. Kalau saya nak berhujah dengan orang, baik, awak kata ni, awak ambil dalil mana? Saya ambil tafsir Hamka. Tak boleh. Hamka bukan tempat hujah. Hamka dia satu bacaan untuk menambahkan ilmu. Satu bacaan. Dia satu benda basic sangat-sangat. Yang kita nak buat hujah ni siapa dia? Kita kena pergi Ibnu Katsir, Tabari. Kenapa? Kerana mereka ketika buat tafsir, mereka memenuhi syarat tafsir. Salah satu kata ulama, syarat tafsir itu masuk pencalonan, mestilah semua ulama boleh baca. Semua ulama boleh baca. Baik, kita ambil Hamka punya tafsir, kita hantar pergi Azhar, siapa boleh baca? Pasal tafsir dia dalam bahasa Melayu. Dia bukan bahasa Arab, bahasa Melayu. Syarat masuk pencalonan muktabar bukan terangkat lagi. Pencalonan tafsir itu kena semua ulama boleh baca. Pasal tu kitab Jawi tak muktabar. Siapa nak baca kitab Jawi? Kita bawa kitab Jawi pergi Azhar. Syekh nanti duduk belek macam tikis tengok besi. Memang waw ada, tapi macam mana alif tendang mim, mim tendang waw, sarkas. Sudin kata sarkas, Syekh. Subhanallah. Tak dapat. Jadi kalau orang berhujah dengan Mata'al Badrain, Sabil al-Muhtadin, tak betul. Dia bukan hujah. Tapi boleh tak cedok ilmu daripada dia? Silakan. Nak berhujah, kena ambil kitab-kitab yang lebih besar. Mughni Muhtaj ke, itu muktabar. Itu kitab yang besar-besar. Tapi kita tidak boleh terlampau meletakkan kitab itu jatuh ke bawah dan tidak boleh angkat sampai jadi muktabar. Baik. Dalil pokok penolak as-sunnah. Mari kita tengok. Kenapa penentang-penentang sunnah ni depa tolak sunnah? Apa yang depa baca sampai depa boleh tolak hadis Nabi ni? Dalil-dalil dasar yang dijadikan hujah untuk menolak as-sunnahnya ialah, yang pertama, firman Allah. Depa ambil ayat ni untuk tolak hadis Nabi. Apa dia? Ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'in. Kalau terjemah bahasa kampung kita, dalam Quran itu tidak ada satu pun yang kami tinggal. Semua kami jelaskan. Jadi buat apa hadis? Quran dah jelas dah semua. Satu. Yang kedua, tengok dia ambil ayat ni. Ayat tadi 38 suratul An'am. Ayat ini
wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kitab kepadamu, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan sesuatu. Ayat tadi kata dalam Quran semua ada. Ayat kedua kata Quran itu tibyanan, penjelas. Sunnah orang kata apa? Penjelas. Kan bercanggah. Hang kata sunnah penjelas, Quran kata Quran penjelas. Maka sunnah kena buang. Inilah kasih amat kot. Kasih amat ni. Lagi satu ayat. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala 'alaikumul kitaba mufassala. Al-An'am 114. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan Al-Kitab, Al-Quran padamu secara rinci, secara mufassala, terperinci. Mufassala, satu fasal diterangkan. Jadi kalau kita cantum tiga-tiga ayat ni, kita dapati apa? Quran sudah sempurna. Baik, pada kita ketiga-tiga ayat ni maha benar. Quran sempurna betul prinsipnya. Ya, dasarnya, akar umbinya. Hadis bukan mendasar, hadis menjelaskan sahaja apa yang telah diprinsipkan. Tak. Dia faham kata Quran telah sempurna, hadis tak payah. Ketiga-tiga ayat tersebut di atas menunjukkan bahawa Al-Quran mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah agama, baik hukum-hukumnya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan ketiga ayat itu, menurut mereka, puak-puak penentang itu, sesungguhnya Allah telah menerangkan dan merincikan segala sesuatunya sehingga tak diperlukan lagi keterangan yang lain. Seperti halnya as-sunnah. Kerana kalau seandainya Al-Quran masih belum lengkap atau masih meninggalkan bahagian-bahagian tertentu, maka kalau demikian, mengapa Allah menyatakan Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu? Sekiranya masih diperlukan keterangan lain, berarti Allah telah menyalahi pemberitaannya sendiri, dan hal ini sangat mustahil. Hujah kepala otak. Tapi hujah dia sedap. Sedap hujah dia. Quran kata dia dah terperinci. Tiba-tiba kita kata hadis memperincikan. Bermakna Tuhan tersilap cakap. Patut Quran daripada awal lagi kata sunnah. Tengok hujah dia. Baik, kedua. Yang pertama dia ambil ayat-ayat ni semua sebagai hujah. Yang kedua hujah dia, firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran, pasti kami pula memeliharanya. Saya rasa kalau ni dapat kasih amat dia, Allah sedap. Macam masak kurma, sedap dia Allah lah. Lagi satu ayat ni pula kata, Allah kata kami pelihara Quran. Apa nak bimbang? Allah pelihara, bukan sunnah pelihara. Allah pelihara. Kenapa kita pakai sunnah? Ayat ini menunjukkan bahawa Allah menjamin akan menjaga keutuhan Al-Quran, sedangkan as-sunnah tidak. Sekiranya as-sunnah dapat dijadikan hujah, tentu Allah akan menjaminkannya. Ini penentang-penentang bercakap. Baik. Ketiga, dia ada hujah lagi. Pakcik, kita baca hujah dia saja. Ya. Saat lagi baru kita jawab hak kita. Ketiga, apa dia kata pakcik? Dia bagi tahu pasal apa dia tak boleh terima sunnah. Sunnah tidak ditulis zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat. Yang ni betul-betul akal yang sangat bagus. Betul-betul kena ni, orang muda kalau kena ni kan, macam kena candu. Betul, masuk akal. Bukan hadis, sambil tulis. Ada, dia ada nilai hadis tu. Dia nak ambil Quran itu kuat, Quran itu hebat. Hadis zaman bila? Hadis macam mana hadis mai? Macam mana Quran diturunkan? Hadis Jibril tak bawa hadis macam dia bawa Quran. Ramadan, Nabi tak baca hadis, Nabi baca Quran. Bertadarus dengan Jibril Quran. Dan ketika wahyu turun, wahyu kata apa? Allah kata agama ni sempurna, aku redha dan aku cukupkan nikmatku. Mana ada hadis pun. Maka dia bagi satu soalan, dia bagi candu. Apa dia? Sunnah tak ditulis zaman Nabi, zaman para sahabat. Sekiranya sunnah dapat dijadikan hujah, pastilah Rasulullah SAW memerintahkan untuk menulisnya. Hari itu kita kata apa? Isyarah ba'id, isyarah qarib. Ya? Petunjuk Allah jenis jauh,
petunjuk Allah jenis dekat. Depa ni dua-dua tak dapat. Dua-dua petunjuk dia tak dapat. Demikian juga para sahabat dan tabi'in akan berusaha mengumpulkan dan melembagakannya. Para sahabat hanya diperintah untuk menulis Quran, tetapi sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru melarang mereka untuk menulis hadis-hadis. Bahkan beliau memerintahkan untuk menghapuskannya bagi mereka yang sudah terlanjur menulisnya. Baik, di antara hadis-hadis yang mereka pakai sebagai hujah untuk tolak, dia pakai hadis tolak hujah. Dia pakai hadis tolak hadis. Punya dahsyat kepada Allah. Dia ambil hadis, dia tolak hadis. Satu, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahawasanya Rasulullah bersabda, sekali lagi tiap-tiap hadis ni akan dijawab balik. Tiap-tiap hadis ni akan dijawab balik. Lah dengar dulu. Nabi kata apa dalam hadis Abu Sa'id? Jangan kalian menulis sesuatu dariku. Barang siapa menulis sesuatu dariku selain Quran, hendaklah dihapuskan. Dan tidak dihalangi kalian menyampaikan sesuatu dariku. Dan barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia menempatkan tempatnya, duduknya di neraka. Hadis Muslim. Nabi suruh sampai, bukan Nabi suruh tulis. Nabi tak bagi tulis hadis, Nabi suruh sampai. Tetapi Nabi benarkan tulis Quran. Itu menunjukkan Quran itu sempurna, hadis tak sempurna. Tengok. Dua, hadis Aisyah. Semua hadis-hadis dia bawa ni hadis sahih. Aisyah meriwayatkan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu telah membakar sebuah dokumen yang mencatatkan hadis. Seraya berkata, aku khawatir kelak setelah mati tersebar hadis pada orang yang ku percayai, seolah-olah aku menguatkannya. Padahal mungkin sahaja orang tersebut tidak meriwayatkannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan padaku. Hadis Al-Hakim. Kita ada hadis sahih. Ulama tabi'in cerita, Abdullah bin Umar, dia duduk macam ni kan. Dia duduk dalam majlis, dia mengajar. Dia baca hadis, dia baca. Bila dah majlis bubar, duduk sembang dengan dia kah? Kalau orang tanya apa, tabi'in kata, kami tak akan dengar satu hadis pun daripada mulut dia di luar majlis pengajian. Ada sahabat tu kata, setahun aku duduk dengan dia, tak pernah satu hadis dia baca. Kenapa? Kerana dia memelihara adab. Kalau kamu nak dengar daripada Nabi, kau buka dada kau elok-elok fikiran, kau buat majlis. Tapi kalau kau nak bertanya kepada aku tentang Nabi bersantai, tidak ada yang santai. Kesemuanya adalah kebenaran. Itu mereka ambil, kata apa? Abdullah bin Umar tidak mau menyampaikan hadis, hanya menyampaikan Quran. Tengok. Yang sebenarnya kondisi hadis itu apa? Takutnya dia. Nak bercakap hadis, buat majlis ya. Belajarlah, maksud dia belajarlah. Tapi kalau dia duduk berjalan, orang mai tanya, dia tak akan jawab. Dia sengak. Kalau kau nak tanya aku, kau datang di tempatnya. Aku tak akan bercakap hadis tepi jalan. Nilai tepi jalan bukan nilai hadis Nabi. Tengok, dia menjaga macam mana. Depa ni faham Abdullah bin Umar tidak membaca hadis kerana hadis itu bukan hujah. Tengok. Ini samalah dengan kisah Aisyah ini. Abu Bakar itu. Abu Bakar sama, dia takut rawikan hadis, dia takut. Wahai dia pak mentua Nabi kan. Tapi kalau dia nak bercakap sesuatu, dia panggil majlis syura dia. Apa yang orang dapat daripada dia, dia kata tinggalkan. Ambil daripada majlis syura. Majlis syura apa dia? Orang yang dia tunjuk akan membuat fatwa selama dia menjadi pemerintah. Kan pasal itu Nabi kata khalifah dia Mahdiyin Rasyidin. Yang dia tunjuk itu semua mendapat petunjuk Allah. Yang dia jangan pakai cakap aku, jangan pakai. Dia ambil bahasa tu, dia kata Abu Bakar tidak mau kepada hadis. Pakcik boleh nampak ada kondisi suasana sebenarnya. Ketiga, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bertindak serupa ketika berkunjung kepada Muawiyah. Dia ditanya tentang suatu hadis. Zaid memberitahunya kepada Muawiyah. Lalu Muawiyah menyuruh seseorang mencatat hadis tersebut. Akan tetapi Zaid berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menulis apapun tentang hadis yang disampaikannya. Lalu orang tersebut menghapuskan kembali apa yang dituliskannya itu. Masya-Allah. Dulu ulama-ulama dulu
Dia pun tak benarkan kita menulis hadis atas kertas. Tak benar. Tak benar sangat. Masa saya belajar dengan Ustaz Bakar tu, Imam Masjid Negeri, Ustaz Bakar Syarif Masjid Negeri Pulau Pinang. Ustaz Bakar, dia pakcik, dia mengaji di India. Dia kalau jalan-jalan, dia jumpa kertas selai, dia akan ambil ponyok dah, dia akan bagi sama lipat-lipat, dia bawa dalam poket. Saya kata kat dia, Ustaz, awak buat lagu tu? Dia kata masa dia mengaji di India, syekh-syekh semua buat lagu tu. Hatta surat khabar dia tengok jatuh, dia lap-lap, dia buang-buang habuk, dia akan lipat, dia simpan. Kata dia apa? Kata dia, di sinilah tempat diletaknya dakwat kalam untuk menulis catatan agama. Kalau kertas ni kita buat tulis hadis, maka kertas ni tak boleh buat istinja, dia sangat bernilai di hadapan Allah. Pasal itu kena diangkat ini semua. Tengok. Subhanallah. Orang dulu pasal apa dia tak mau tulis? Sebelum zaman masyarakat India, masyarakat Andalusia, ulama-ulama tak mau tulis hadis pasal apa? Pasal apa? Kertas ni orang buang tepi jalan. Dia tak mau orang koyak. Dan lagi satu, kita mengaji pondok pun, ustaz dia akan katok kat tangan kita ni, kalau jenis tulis, buat lagu tu padam. Rubber. Oh. Bengkok ni cik. Marah dah. Hang rubber, bila dia katok, dia rubber, saya dalam teringat. Kenapa sahabat begitu tegas tak mau tulis hadis? Kenapa dia tak mau tulis? Kalimah raba tu dia tak mau. Bukan dia menghalang orang menulis. Kawan yang nak tulis tu, kita duk cakap-cakap kan. Kita kata wallazi. Kita kata zi dengan zal, dia tulis dengan wallazi, zai. Zal dengan zai macam sama, tapi huruf dia tak sama. Kita kata wallazi, dia wallazi. Tengok-tengok tempat zal sudah jadi zai. Dia raba, yang tu dia tak mau pakcik. Hang sesuatu daripada Nabi hang buat macam ni, dia tak mau. Maka lebih baik dia sampaikan dalam bentuk kita panggil dhabit. Dhabit, aku sampai, hang cuba ingat. Tetapi bila zaman berubah, penulisan lebih memberi kesan daripada hafalan. Mai satu masa, kerana zaman berubah, penulisan lebih berkesan daripada hafalan. Macam ni punya buku kita baca, duk ada 180 muka surat, siapa nak hafal? Zaman kita, tulisan lebih bermanfaat daripada hafalan. Quran 30 juzuk, berapa orang nak hafal Quran? Habis kalau kita tunggu baca Quran, tunggu orang hafal mai, tak payahlah kita tengok ni semua, bila kita nak baca? Maka kerana tu sahabat takut tulis. Bukan takut itu kerana tulisan itu tak dibenarkan ataupun ada larangan, tidak. Tapi ketakutan itu. Baik, kita tengok lagi apa hujah dia nak bawa. Keempat, dia bawa hujah pada kita. Hujah dia, diriwayatkan bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bermaksud, Umar Al-Khattab bermaksud untuk mencatat as-sunnah. Kemudian berputar haluan sambil berkata, pernah aku masuk menuliskan hadis. Kemudian aku ingat pada satu kaum yang hidup sebelum kalian membukukan catatan yang didapatkannya sehingga mereka tenggelam dalam karya tersebut dan Al-Quran dilupakan. Demi Allah, aku tidak mau mencapok kitab Allah dengan apa-apa pun juga selama-lamanya. Umar pernah ada hajat nak tulis hadis, tiba-tiba Umar kata aku tak mau. Nanti dengan adanya hadis, adanya penulisan Quran, orang sudah campur. Orang tak tahu beza. Kami zaman Nabi, kami tahu beza. Kita dengar lafaz Umar tu, kita boleh tahu pasal apa. Sebab hadis tak boleh jadi hujah ke pasal ketakutan pada zaman dia ke. Kita boleh tahu beza. Kelima, dalil dia. Demikian pula halnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nah, latih lidah kita radhiyallahu anhu, bukan karamallahu wajhah. Hadis tu apa? Hadis Imam Tirmizi kata, siapa masuk syurga esok, dia tak ada janggut. Pasal saya dengar dalam tanya ustaz, Pak cik tu kata siapa masuk syurga tak ada janggut. Dia pun tak ada janggut. Jadi dia kata nak simpan bawa besok nak cukur juga kan. Dia cukur pada awal. Di dunia tak ada janggut. Pasal nak masuk syurga esok. Saya pun pergi carilah, saya buka bab syurga. Dalam sunah-sunah yang saya ada, saya buka.
Betul, ada hadis. Hadis hasan lagi gharib. Tapi dalam hadis tu Nabi tak kata lihyah. Lihyah ni bawah dagu. Nabi tak pakai lihyah. Kalau lihyah janggut bawah dagu. Nabi guna bahasa yang kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu utara ni, siapa masuk syurga tak ada jambang. Jambang. Jambang dia pada yang berseragah-seragah ni. Tapi pakcik dalam TV tu, Sahibul Fadilah tu, jambang dengan janggut dia tak tahu beza. Wahai dia mengaji Azhar. Dia balik Mesir. Jambang Arab sebut apa, janggut Arab sebut apa, dia tak tahu beza. Bila sahabat masuk, Nabi kata, kenapa masuk dengan jambang-jambang syaitan? Rambut dia tu cacak. Ini semua tepi ni keluar gitu. Nabi kata, tak mau. Ini wajah syaitan. Dia balik, dia pergi trim elok-elok. Oh, Nabi kata, Masya Allah. Inilah sunnah Muhammad. Jadi bahaya pakcik. Bila bahasa Arab tu kita nak pukul. Masalah betul. Betul, saya pun heran kenapa. Sehingga ulama kata wajib orang lelaki-lelaki ada. Kan janggut ni lihyah. Saya dalam sunnah Abu Dawud lah. Tirmizi. Buka bab syurga tu. Yang Ibnu Umar cekak segenggang dia potong. Tentulah sahabat lebih tahu masuk syurga apa kondisi dia daripada kita. Ibnu Umar bagi rapat jilek semua semak bel krim. Orang saya mak semak nak ni, besok pun nak potong juga kan, ambil potong bawah. Dia lurut muka dia kata tu saya tak simpan jenggot, pasal besok pun nak cukur juga. Punya tak ada hidayahnya. Baik. Ali kata, demikian pula Ali bin Abi Talib yang meminta agar siapa sahaja telah menulis hadis untuk menghapuskannya. Selanjutnya Dr. Taufik Siddiqi menjelaskan bahawa sunnah baru dilembagakan setelah munculnya kesalahan dan kealpaan, sehingga menyusuplah penyelewengan dan perubahan yang menimbulkan keraguan dan menghilangkan kepercayaan untuk memakai hadis-hadis Nabi. Keempat, tadi dalil dia pertama, kedua, ketiga. Ketiga tu ada 5. Ketiga tu ada 5. Ini masuk keempat. Taufik Siddiqi pernah membawa hadis yang di dalamnya isyarat bahawa sunnah tak dapat dijadikan hujah. Kata dia, saya baca terjemahanlah, akan bertebaran hadis-hadis daripadaku. Apa-apa yang datang kepadamu dari hadis-hadisku, bacalah kitabullah, bandingkanlah yang cocok dengan Al-Quran, yang berbeza dengan Al-Quran bukanlah daripada aku. Nah, dia ambil yang ni sebagai hujah, katanya Nabi kata demikian. Saat ni kita akan tengok jawapan dia. Kemudian dibawa lagi, apabila disampaikan pada kalian hadis daripadaku dan kalian mengetahuinya dan tidak mengingkarinya, yang aku katakan atau yang aku tidak katakan, benarkanlah dia. Kerana sesungguhnya aku bersabda dengan apa-apa sudah dikenal dan tidak diingkar. Tetapi bila disampaikan pada kalian hadis yang kalian ingkari dan kalian tidak mengenalnya, maka dustakanlah hadis itu, kerana aku tidak berkata sesuatu yang tidak dikenal atau diingkari. Dia bawa ni semua sebagai hujah, kata Nabi pernah sebut hadis tak boleh jadi hujah. Kalau kita guna akal kita pun kita boleh jawab dah. Nabi kata, kalaulah ini Nabi kata, disampaikan pada kalian hadisku dan kalian mengetahuinya dan kalian tidak mengetahuinya. Nabi kata, kalau disampaikan pada kalian, agak-agak masa Nabi kata disampaikan kepada kamu hadis, kamu tu siapa dia? Orang duduk depan dia. Tentulah dia tahu. Mai satu orang kepada Abu Hurairah kan. Abu Hurairah, aku batal sembahyang, aku nak keluar masjid. Abu Hurairah panggil dia, mai. Pasal apa nak keluar? Batal macam mana? Tadi aku masuk masjid, aku rasa macam batal, aku nak pergi. Abu Hurairah kata, dah, Nabi ajak kami jangan keluar daripada masjid sehingga perasaan batal itu dibuktikan dengan bau kentut ataupun suara kentut. Baru keluar daripada masjid.
Nabi kata pada Abu Hurairah, kalau kalian dengar hadis yang tak sama daripada aku, hampa tolak. Abu Hurairah telah buktikan bila sahabat tu nak keluar dari masjid, dia tahan. Pasal apa nak keluar? Saya sangka, saya kentut. Apa bukti dia? Abu Hurairah kata, Nabi kata, fusak ataupun durat, bau ataupun bunyi, bau batal wuduk. Karena tu sahabat lebih tahu hadis tu hadis ke bukan hadis, sahabat dah tahu. Kalau Nabi kata pada sahabat, mai yang bukan hadis kamu tolak. Artinya Nabi sedang bagi satu ilmu pada sahabat, ilmu penakwilan hadis. Depa ni punya baca apa dia? Depa dia punya baca Nabi pesan pada sahabat akan mai masa hadis banyak, jangan pakai satu pun. Begitu cara dia faham. Okey, bab yang kelima ini adalah dia nak jawab kelima-lima tanggapan tadi Pak Cik. Bantahan dan tanggapan dalil yang pertama, dia nak jawab 3 ayat Quran tadi. Kalau baca hari ni nanti orang bang subuh. Tak boleh baca. Jadi kita baca malam ni apa dia? Dalil-dalil musuh-musuh sunnah. Musuh-musuh sunnah, dalil musuh sunnah. Maka pertemuan akan datang. Tak ada dah kot dah. Dah Ramadan dah. Dah Ramadan dah. Masya Allah, cepat lah. Maknanya nak tunggu bab kelima ni Pak Cik, lepas Ramadan, raya dulu, puasa dulu. Baru jumpa balik, baru dapat jawapan Pak Cik. Ni kacau main ni. Nanti kita akan jawab. Tapi tak apa Pak Cik, saya akan cari satu masa. Saya main juga. Kita nak baca jawapan ni sahaja. Banyak lain ni jawapan ni. Dia jawab satu persatu. Dia tulis nama-nama kitab. Tu dia dekat 5-6 muka surat dia jawab. InsyaAllah nanti saya usahakan satu hari untuk kita baca jawapan ini, insyaAllah. Paling dekat lah 19 esok. Paling dekat, tak boleh lepas isyak. Dah lepas isyak nak mengaji macam mana? Ustaz, Ya Pak Cik, silakan. dalam bab hadis ni Ustaz, dia Ya. ada dua perkara. Satu, dalam sejarah Quran masa wahyu tu turun, Ya Cik. Nabi larang sahabat tulis hadis. Ya Pak Cik. Nabi tak mau dia jadi antara wahyu dengan hadis Nabi. Ya Pak Cik. Satu. Dari satu, ada yang sahabat tulis apa Nabi cakap, hadis dia. Ya. Sedangkan sahabat lain tegur ke apa? Dia tulis Nabi, apa Nabi cakap semua orang tulis kan? Ya. Kan? Ya. Dua benda tu Ustaz, Ya. kan? Dia jadi bukti lah tentang bab hadis tu. Boleh Ustaz sembang sikit. Wallahu ta'ala alam. Apa yang boleh saya sebut, kita ada jawapan secara akal dan kita ada satu jawapan secara apa tu? Secara inilah dalil-dalil lah nas. Jawapan secara akal macam ni. Kita katalah macam ni. Masa Nabi keluar sembahyang tarawih, beberapa malam itu kan ada sahabat ikut Nabi. Kemudian bila Nabi tengok sahabat dia ikut 2-3 malam berturut-turut, Nabi tak keluar. Nabi tak keluar. Bila sahabat tanya, apa Nabi kata? Nabi kata, aku takut memberatkan kamu. Sekarang ini zaman Quran diturunkan. Aku takut turun ayat perintah tarawih mesti berjemaah. Maka Nabi melarikan diri dari jemaah sunat. Bukan pasal Nabi tak mau mereka ikut. Pasal Nabi takut zaman itu zaman wahyu. Ya. Itu permulaan wahyu. Baik. Apa maksud dia jawapan secara akal? Maksud dia ialah zaman-zaman wahyu ni Pak Cik, dia zaman nasikh, zaman mansukh. Zaman boleh batal, boleh dibatalkan. Jadi pada zaman itu Nabi tak mau siapa pun tulis apa lagi. Biar apa bab sekalipun, semua kita serah pada Tuhan, Tuhan yang menurunkan. Pasal itu hadis-hadis yang menyatakan jangan tulis, ini semua hadis-hadis mula. Hadis-hadis mula. Manakala bila zaman wahyu tu masuk pertengahan fasa kedua sampai nak menghujung ayat al-yauma akmaltu lakum, zaman tu pula kita jumpalah hadis yang macam kita jumpa awal-awal hari tu. Apa Nabi sebut pada sahabat tu hadis yang awal? Hadis yang muka surat 6 tu. Apa Nabi kata? Nabi kata uktub. Nabi kata tulis. Itu yang fasa kedua. Dan menjadi kaedah dalam ilmu hadis, hadis yang terakhir itu akan jadi hujah pada hadis-hadis yang sebelumnya.
Dia tidak ada ta'arud, pertentangan. Nabi kata tulis. Fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Tulis, demi Allah, diriku berada di dalam tangannya, tidak keluar darinya, dari mulutku kecuali kebenaran. Tulis Nabi kata. Masya Allah. Pasal itu bila Abu Hanifah kata sembahyang witir wajib, ulama tak boleh terima. Abu Hanifah kata silalah tengok Nabi daripada ni sampai akhir tak pernah tinggal witir. Sunnah dia tak pernah tinggal. Nanti dah wajib. Mestilah wajib. Lepas tu Tak sebut je lah. tak sebut. Tapi perbuatan Nabi mana ada Nabi tinggal sembahyang witir. Wa imam dia sakit pun dia buat. Tapi ulama jawab dengan apa? Dengan hadis yang terakhir. Hadis yang akhir keluar pada mulut Nabi apa dia? Nabi jawab salawatul khams. Sembahyang wajib ada 5 waktu. Dengan Nabi kata sembahyang wajib 5 waktu, witir tak masuk. Tahajud tak masuk. Pasal apa? Sembahyang wajib 5. Dan Nabi sebut daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau kita kata witir wajib, jadi 6. Maka ulama minta Abu Hanifah tarik balik pandangan dia. Abu Hanifah kata tak. Abu Hanifah kata sembahyang, pasal itu Abu Hanifah dia beza fardu yang mana, rukun yang mana, wajib yang mana, rukun yang mana. Rukun apa-apa yang kita nak sandarkan pada dalil. Wajib tidak. Wajib boleh kita tinggal. Wajib apa yang Nabi sentiasa lazim buat. Benda wajib lah tu. Tapi tak mesti dia difardukan. Difardukan baru kita kena buat. Itu Abu Hanifah main dari segi apa dia punya usul fikih dia. Tapi yang benarnya witir tak boleh masuk dalam sembahyang wajib. Macam orang kata wajib qada sembahyang. Sembahyang yang mana? Yang mudah-mudahan tak sembahyang. Kalau begitu waktu sudah jadi 6. Lepas Isyak waktu wajib qada. Tak boleh terima. Dalil yang terakhir itu dia akan selesaikan semua bab. Ini yang mereka tidak mengetahui. Mereka tak mengetahui. Lepas duk kira kata kena qada. Qada yang mana? Kita boleh qada sembahyang yang Nabi kata qada yang mana? Yang kita terlena, terlupa, pengsan, pitam, lena-lena jaga-jaga dah. Alamak, dah habis dah subuh. Apa Nabi kata? Sembahyanglah engkau pada waktu kau jaga. Sembahyang kau dalam waktu kau jaga. Tu yang sahabat-sahabat main-main semua ni, yang jahat-jahat ni semua dah jadi Islam, jadi orang baik. Nabi tak pernah kata kau kena qada balik sembahyang kau lama-lama. Tak. Kalau kena qada balik, waktu sudah jadi 6. Witir 1 sudah jadi 7. Lagi nak buat sembahyang apa lagi wajib-wajib ni? Tidak begitu. Tidak begitu. Sembahyang adalah sembahyang. Boleh baca nah? InsyaAllah. Saya akan cari masa untuk kita baca yang ni baca. Kita berhenti lepas ni pun legalah sikit hati perut. Tak, kalau duk tahu yang tak boleh buat ni, bantahan dia macam mana ni? Dia akan jawab ke 5 itu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Tak ada apa nak, ada soalan lain? Ya, sahabat Samsul. Ya. Ya, tanya. Itu angkat tangan buat apa? Boleh Farid? Mudah-mudahan diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.